Assalamualaikum YouTube. Selamat datang lagi ke channel aku, Dad to Stroke. Okay, hari ni kita bersama semula dengan blok NSR 150 SP. Okay, NSR SP 150 ni. Okay, ini adalah part untuk aku buat dia punya ni lah, buat dia punya correction ataupun buat pembetulan bentuk yang macam mana sepatutnya nak guna untuk blok yang resleeve ni. Okey, sebab ni blok asal dia. So blok asal dia dah tak boleh nak ikut sebab dia punya bentuk yang kita tengok kat dalam ni, bentuk yang kat dalam ni dia dah terlalu tinggi dah. Okey, dia punya tinggi ni dah 22 mm. Okey, jadi aku dah cuba masukkan. Okey, kalau tengok kat sini, nampak kat tepi ni yang macam sayap kat tepi ni. Okey, ke kanan ni aku dah cuba besarkan. Okey, dah cuba besarkan, dah ambil ukuran ni semua, aku dah masukkan kat dalam kalkulator, aku dah kira tengok. Jadi dia tak ada perubahan. Dia tak ada perubahan dari segi untuk exhaust dia. Okey, maksudnya kat sini dia punya blow down, tempoh blow down dia dari sini ke sini ni memang dah ngam dah, walaupun tak ubah, tak lebarkan lagi. Okey, untuk blok ni. Jadi aku tak perlu nak lebarkan lagi. So nanti dalam calculation aku akan kekalkan bentuk yang sedia ada ni, bentuk yang dalam. Okey, jadi yang bentuk ni tak gunalah. Okey, bentuk yang luar ni tak ada. Okey, aku akan gunakan yang dalam ni lah. Okey, yang ini yang akan guna. Cumanya yang nanti yang akan diubah dia punya transfer duration. Okey, tinggi ni semua kena ubah. Macam sekarang ni dia punya duration dia rendah, 120 lebih rupa tu, tak ingat 120 lebih kot. Dan perlu, aku dah cuba tengok, dia perlu naikkan sampai 138 degree. Okey, dia punya untuk duration baru dia boleh ngam dengan duration untuk exhaust ni lah. Okey, tapi dia punya RPM memang naik tinggi sangat, sampai 14,000 lebih. Okey, so untuk yang ini pun nanti akan owner akan ada dua pilihan lah. Nak guna dia punya CR dia, nak guna yang macam yang dia bagi kat aku tu. Okey, dia punya cc dalam dia punya head dia 17 cc, ataupun kalau yang ini yang asal dia bagilah, jadi dia punya cc dia akan jadi rendah lah. Yang CR dia ni akan jadi 4 point lebih dia punya actual ataupun trap CR dia. Okey, ataupun kalau dia nak guna yang aku kira punya, dia akan jadi lagi rendah daripada ni. Dia akan jadi 11.2 atau silap. Nanti kita tengok balik kat dalam tu. Okey, dan kalau guna yang itu, dia punya RPM dia lagi tinggi lah. So owner boleh pilih lah sama ada guna yang ni, nak kekalkan ataupun nak potong atau pulang. Okey, ikut selera dia lah. Kalau motor ni dia rasa memang nak guna untuk track ataupun memang untuk RPM tinggi je, boleh turunkan lah daripada 17 ni kepada bawah lagi. Maksudnya nak naikkan lagi dia punya naikkan dia punya CR lah. Okey, sebab sekarang ni power untuk blok ni semua dekat atas. Sebab dia dah pergi sampai 14 lebih 14,000 RPM. Dia punya power dia peak untuk porting saja. Jadi sekarang ni untuk bawah, untuk RPM bawah dia memang akan ada kurang sikit lah. So nak cover kat bawah untuk NSR SP ni sebenarnya tak ada masalah. Sebab power daripada exhaust dia pun dia minta akan aku kira sekali. Jadi aku dah buat kiraan lah untuk motor ni. Bolehlah cover untuk dia, untuk supaya top dia tak mati. Okay, dia punya power untuk power band dia akan start daripada RPM lebih kurang 9,000. Dia punya pipe power band start. Okay, dia akan mati pada 12,700 RPM. Jadi yang ini 14,000 dia akan sambung lah sikit. Okay, jadi peak power dia tu taklah mati sangat. Sebab tak boleh nak mess sangat, tak boleh nak bawa dia punya anjak sangat, dia punya tu ke depan sangat. Cakap tu je boleh buat. Okay, sebab nanti terlalu tinggi, over sangat. Okay, so untuk nak cover pada RPM bawah, pada RPM 6,000, 7,000, 5,000, 6,000, 7,000 tu, okay, NSR SP ni dia ada vacuum. Okay, kalau atau vacuum system, ataupun kalau dekat Yamaha kita panggil YIES, Yamaha Induction Energy System. Okay, dia dekat atas carburetor dia tu ada satu dari satu botol lah. Kalau tengok dekat atas carburetor dia tu, okay, ni dia punya intake dia.
Okey, ni carburetor. Kat sini carburetor dia. Atas ni ada satu pipe. Pipe ni dia akan pergi pada satu botol. Okey. Dia akan pergi pada satu botol. Botol ni adalah vacuum ataupun dia punya ni lah. Okey, kita boleh control dia punya nak support untuk power bawah tu guna benda ni. Dia punya panjang ni, lebar, dia punya diameter untuk dia punya pipe ni, semua dia punya volume ini semua ada ukuran dia untuk nak bagi kita nak power bawah tu boleh di support. Okey. So tapi untuk yang ni aku tak nak sembang lebih panjang lagi lah, sebab nanti takut aku orang pun cakap aku sembang saja kan, benda tu macam tak betul. Okey. Tapi terpulang pada kat korang, penerimaan korang macam mana. Okey. Alright. Jom untuk blog ni, jom kita masuk dalam laptop aku, kita buat kiraan pula. Alright. Okey. So ni untuk NSR. Okey. Okey, ni NSR punya kiraan lah. Right. So data-data dia ni dia punya lebar untuk yang ni, yang wrist lift punya data. Okey, ni dia punya lebar dia aku tak ubah, masih kekal lagi yang sama juga. Okey, lebar yang sebelum ni tak ubah, sebab yang aku dah pakai yang ubah tu dia tetap sama. Jadi dia tak ada apa-apa perubahan. Jadi lebar dia aku kekalkan yang ini. Cuma sekarang ni apa yang aku ubah kat dalam ni adalah dia punya, tengok kat sini, aku ubah dia punya transfer duration. Okey, transfer duration kalau sebelum ni 1 2, kita tengok kat sini. Okey. Ini untuk yang sebelah sini ya, yang sebelah kanan ni. Okey. Transfer duration dia sebelum ni 126.82, tapi sekarang ni aku dah naikkan dia jadi 138. Okey, bila 138 ni, okey, dengan dia punya compression ratio dia yang asal lah, kita tengok sini ya. Ini adalah yang owner bagi, okey, 17 dia punya cc head. Jadi aku kekalkan 17 kat sini, jadi dapat dia punya actual compression ratio dia 4.54. Okey, so jadi aku dah masukkan kat sini 4.54. Ni 4.54. Jadi bila masukkan 4.54 kat situ, okey, jom kita kira tengok. Tengok dia punya transfer, lebar transfer total dia ada 96 juga, tak ubah. Okey. Okey. Bila dikira, inilah dapat dia. Okey, 15,768. Okey. So ini dia punya peak power daripada porting dia kat sini ya. Sebab dia punya transfer dia ni, dia boleh support sampai 18,000. Okey, tapi dengan capacity transfer sekarang ni, okey, cuba tengok sini, graf ni yang hitam ni, kalau sebelum ni semua line ni duduk kat atas satu ni, tapi sekarang ni kalau tengok dia ada duduk kat bawah. Okey. So bagi aku dia punya performance untuk blok yang baru ni, okey, dia tak ada masalah lah, boleh support lah dengan dia punya exhaust dia, dengan transfer dia ni dah boleh pakai lah. Cuma dia punya peak power RPM dia akan jadi sangat tinggi lah ni, 15,000. Tadi aku cakap 14,000 lebih, aku tak ingat sangat dah. Jadi inilah data dia, 15,768. Okey. Kalau sekarang ni, kalau kita tengok sini, kalau aku ubah dia punya, untuk dia punya CR dia ni, kita ubah kepada CR yang sepatutnya. Okey, sepatutnya adalah 11.2, nilai kat sini 11.2. So jadi dia akan jadi CR dia kat sini 6.37. Jadi owner boleh pilih lah sama ada nak pakai CR yang sebelum ni ataupun nak pakai yang 6.37 ni. Okey, so kita ubah 6.37 ni kat sini, 6.37. Okey, so aku calculate balik. Kita tengok nilai ni 15,700 ni dia akan berubah. Klik. Okey. So kalau tengok sini, peak power dia akan jadi 17,000. Okey. Bila dah jadi 17,000 ni, dia dah over lah, memang dah sangat tinggi lah, sebab tengok sini piston dah over daripada 25 meter per second. Jadi patutnya kat sini 25 je maksimum. Ini dah jadi 32. Okey. Tapi ini terpulang pada owner. Okey, sebab head ada kat dia, head tak ada kat aku. Head dia sendiri yang akan tentukan lah dia nak pakai yang mana. Okey, kalau dia pakai 6.4 punya CR, dia akan dapat peak power untuk porting dia yang ini.
Okey. Tapi kalau dia pakai inilah isi padu dia. Isi padu yang dia kena cari dalam head dia 11.2. Okey. Masukkan 11.2 ni, tengoklah berapa yang nak kena potong daripada asal 17. Okey. Kalau dia guna isi padu dia 17, kekal, head dia tak buat apa-apa, pakai balik je 14.54. 4.54 kat sini. Okey. 4.54. Okey. So daripada 17 ni dia akan turun balik pada 15,700. Okey. So untuk motor ni, untuk blok ni aku kena tunggu owner lah. Owner nak macam mana. Sebab transfer duration memang aku akan suggestkan untuk pakai 138 untuk nak support dengan exhaust duration dia 219 ni. Okay, sebab kalau exhaust duration dia rendah, memang dia kalau transfer duration dia rendah, dia tak boleh support dengan exhaust duration dia ni. Kalau exhaust duration dia masih seperti yang lama dulu, dia akan jadi macam ni lah. Cuba tengok. Kalau yang lama dulu ni 126. Okay. 126. Sini dia akan jadi 43. Okay. Alright. Kita calculate tengok. Okay, boleh nampak ah. Ni line 1. Yang tadi tu dia dah ubah naik ke atas. Dia dah jadi sempit lah. Dia tak boleh support. Peak power dia pun terus menurun pada 11,000. Okay. So kat sini memang kena 138 lah yang aku dah cuba. Sini 39.2. Okay. So inilah yang terbaik untuk dia, yang aku boleh carilah tadi. Berapa tadi ni? Satu tiga lapan. Okay, sini 138 tadi apa? 39. Oh, dah terlebih. 138. 40. Satu. Okay, 41. Okay. Oh, 39. 39.2 betul lah. 39.2. 138. Okay, 54. 45. Okay. Okay. So yang paling sesuai untuk blok ni adalah 138. Dia punya transfer dia 138 lah. Okay, dengan duration untuk yang ni, baru dia ngam lah, baru dia dapat yang ni. Okay, 157.68 dia punya peak power. Cuma sekarang ni aku nak kena kira dia punya power band untuk dia punya exhaust pula. Sebab sekarang ni exhaust dia, kalau nak buat ni, nak kena tinggi ni, dia punya peak power dia nak kena ke atas semua. Nak kena angkat semua naik atas. Jadi kat sini ni mungkin boleh naikkan sampai 14,000. Okay. Kalau 14,000, dia punya exhaust pulse dia masih lagi dalam 4%. Masih lagi okey lah, tak ada masalah. Kalau nak naik ke sampai ke maksimum sampai macam ni, agak sukar sikit lah nak buat. Boleh buat, tapi agak sukar sikit. Okay. Sebab dia dah terlalu tinggi sangat. Jadi aku tunggu owner lah, tengok owner nak macam mana. Kalau owner on, so aku dah boleh mula potting lah dia punya block. Right. So
ini saja video untuk NSR 150 SP ni. Right. So jangan lupa like, subscribe dan share. Right. Jumpa lagi. Assalamualaikum.